Okay. Nombor 1. Tick right for the correct answer. Yang mana betul, tandakan betul. Jadi nampak K3 kuasa negatif 2. Bila kita ada kuasa, kita kuasakan, kita kena darab kuasa. Dia akan jadi K kuasa 3, kuasa darab kuasa, 3 darab negatif 2 akan jadi K negatif 6. Jadi jawapan dia yang ni. Okay, yang ni pula, bila kita darab, nampak asas yang sama, kita akan tambahkan kuasa. Jadi K3 tambah 2 sama dengan K5. 4 K2 per 3. Kalau yang ni, kalau bahagi dia akan jadi tolak. Sama dengan K2 tolak 3. Sama dengan K negatif 1. Jadi yang ni salah. Jadi kita tengok, kalau dekat bawah ni punca kuasa 3. Yang ni kuasa 2. Jadi dia akan jadi punca kuasa 3 K kuasa 2. Jadi jawapan yang ni. Okay. Jadi kalau D ni nampak bila kita bahagi asas sama, kita kena tolak kuasa. Jadi K negatif 3 tolak kuasa 2. Jadi sama dengan K negatif 3 tolak 2, alamak ulang balik, K negatif 5. Jadi jawapan dia yang ni. Okey, padankan dengan jawapan yang betul. Jadi negatif 3 bila tolak dengan tolak akan jadi tambah. Negatif 3 tambah 9. Jadi sama juga. Bila tak sama simbol kita tolak. 9 tolak 3 dapat 6. Jadi yang besar ni positif. Jadi positif 6 lah. Jadi yang ni akan dapat sini. Okey, yang ni pula. Negatif bahagi negatif akan dapat positif. 24 bahagi 6 dapat 4. Jadi jawapan dia yang ni. Okay, B dia kata 2B1 ni real credit card. Okay, ni credit card. Lepas tu dia kata based on 2B2 label credit card. Jadi nombor 1 account number. Dekat credit card tak ada account number kita. Jadi yang ni ialah nombor pengenalan bank. Nampak yang kecil ni? Ini ialah nombor pengenalan bank. Okey. Lepas tu yang kecil bawah ni pula, ini ialah tanda jenama. Kita boleh tengok bawah ni, Mastercard ke, Visa ke kan. Okey. Okey, nombor 3 dia kata padankan ketaksamaan linear dengan penyelesaian yang betul. Jadi sekarang kita tengok yang mula-mula ni 6 tolak X lagi besar dari 4. Kita tengok X ni ada kat kawasan yang lagi besar. Yang ni kawasan yang lagi kecil. Bila kita bawakan 6 pergi sebelah kanan, jadi negatif 6. X lagi besar daripada 4 tolak 6. Negatif X lagi besar daripada negatif 2. Jadi nak jadikan positif, kita bahagi negatif 1. Kita tahu bila kita bahagi pemboleh ubah dengan nombor negatif, simbol kena bertukar. Negatif 2 per negatif 1. Jadi X lagi kecil daripada negatif 2 bahagi 1 dapat 2. Jadi sini akan pergi sini, alamat terbabas. Jadi yang ni X lagi kecil daripada 2. Jadi lagi kecil daripada 2 yang ni, bukan yang ni. Okey. Yang ni pula nampak tak? 1 lagi kecil daripada 5X tolak 9. Jadi kita nampak 5X ni dekat kawasan yang lagi besar, nampak? Ataupun kita boleh susun 5X tolak 9 lagi besar dari 1. 5X lagi besar daripada negatif 9, bila pindah belakang akan jadi positif. 1 tambah 9, jadi 5X lagi besar dari 10. X lagi besar daripada 10 bahagi 5. X lagi besar daripada 2. Jadi yang ni jawapan dia dekat sini. Dia kata, okey, bawah ni menunjukkan hubungan P dan Q. Dia kata berdasarkan pasangan tertib di bawah, complete the diagram above. Okey, lengkapkan berdasarkan bawah. 1 pergi dekat E, 3, objek 3, image dia Y. Objek 3, image dia Y. Objek 4 pun image dia Y. Jadi kita tahu 4 pergi dekat Y.
3 pun pergi dekat Y. Okey, nampak? Dia macam tu. Jadi depan ni objek, belakang image. Jadi dekat kawasan depan ni objek, ni kawasan objek, ni kawasan image. Kita tengok 1 dengan E, 3 dengan Y, 4 dengan Y, 8 dengan A. Nampak? 1, 2, 3, 4. Okay. Nombor 4, dia kata Ahmad dan rakan-rakan menjalankan satu uji kaji untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan isi padu. Nampak ni tekanan dengan isi padu. Lepas tu dia kata nombor 1 ni dia kata lengkapkan titik-titik yang diplotkan pada kertas garis. Kalau tengok ni 10 sampai 70 kan. Jadi 10, 20, 30 sampai 70. Jadi kalau tengok ni 10 dah ada, 20 ada, 30 ada, 40 ada, 50 tak ada, 60, 70. Jadi kena tahu 50 dekat mana. Jadi 50 ni dia punya pressure ni, tekanan dia ialah 3. Jadi 3 sekarang 50, kita nampak sini 2. Jadi 3 ni antara 2 dengan 4. 3 dekat sini. Jadi kita tarik 3 tengah. Okey, jadi lepas dekat sini. Nampak 50 dia akan pergi dekat 3. Okey. Okey, ni dah. Dia kata seterusnya lukis graf bagi fungsi itu. Jadi macam mana kita gabungkan semua titik lah. Tapi kena semua kena cantik lah kan. Tak ada tergerak-gerak. Jadi kalau guna pensel, sebab saya guna ni susah sikit. Jadi gabung semua, tapi make sure semua gabung and dia semua sah. Okay. Ni tak semua sangat, bagi betul-betul bulat cantik. Okay. Okay, dia kata for B tunjuk, dia kata markah diperoleh 20 orang pelajar dalam satu ujian. Okay, dia kata nyatakan benar atau palsu bagi setiap pernyataan. Jadi dia kata mula-mula ni kita ambil kan. Dia kata bilangan pelajar yang memperoleh kurang daripada 9 markah ialah 10. Jadi kita tengok kita markah dia 6, 7, 8, 9, 10. Bila dia kata kurang dari 9, maksudnya 9 tak termasuk. Jadi kurang daripada 9, 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Jadi ini ialah betul. Alamak, dia suruh tulis true kan. Ini ialah true lah. Okey. Lepas tu dia kata mode data ialah 5. Mode ni apa? Mode ni yang paling banyak berulang. Kalau tengok ni yang mana yang paling ramai orang dapat? Kalau tengok yang paling ramai orang dapat ialah 9 markah. Jadi mode dia bukan 5. Jadi salah lah. Salah ni false. Dia kata tandakan betul bagi kelebihan, tandakan pangkah bagi kekurangan. Jadi sekarang dia kata kemudahan membeli barang dan perkhidmatan dalam talian. Betul, kita boleh beli dalam talian guna kad kredit. Okay. Dia kata mempunyai cas seperti yuran tahunan. Jadi kalau kita kena bayar, benda tu bagus ke tak bagus? Tak bagus lah kan. Kita kena bayar ekstra pula. Okay. Terlebih belanja, adakah ini kelebihan atau kekurangan? Kekurangan lah. Sebab kita duk bayar-bayar tak perasan terlebih guna daripada apa yang kita sepatutnya guna. Dan yang ni tak membawa wang tunai yang banyak ialah betul. Maksudnya kita nak beli barang, tak payah keluarkan duit. Kita boleh terus guna kad dan bayar kemudian lah. Okay. Okay, dia kata nombor 6 ni, dia kata A, B, C, 5, 10, 3, 5. Dia kata kalau C sama dengan 7, cari nisbah yang setara. Jadi sekarang A, B, C sama dengan 5, 10, 3, 5. Jadi dia kata C ni sama dengan 7. Bila cakap pasal nisbah mesti sama. Kita tengok 3, 5 bagi 7 macam mana? 3, 5 bagi 7. 3, 5 bahagi 5 dapat 7. Bila kita tengok sini bahagi 5, semua kena bahagi 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 dapat 2. Jadi nisbah setara yang ni lah.
Okey, dia kata sebuah mesin fotostat mengambil masa seminit untuk mencetak 12 kertas salinan peperiksaan. Berapa masa lama dalam saat yang diambil untuk mencetak 60 kertas peperiksaan? Okey, dia nak dalam saat, dia bagi seminit. Jadi kita tahu 1 minit boleh buat 12 salinan. Tapi sekarang sebab dia nak dalam saat, bila kita nak banding kena sama. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi kita tahu 60 saat sama dengan 12 salinan. Jadi dia kata berapa untuk dapat 60 salinan. Jadi kita boleh guna nombor. Jadi 60 bahagi 12 nampak 60 saat untuk 12 salinan. Jadi berapa saat untuk 60 salinan? Jadi ni nombor nisbah nampak. 12 darab 5 dapat 60. Senang ambil nombor belakang bahagi nombor depan. Jadi kita tahu berapa nak darab. Kalau sini darab 5 dapat 60, sini darab 5 dapat X. Jadi X sama dengan 60 darab 5 sama dengan 300. Jadi 300 saat. Ataupun kita boleh darab silang pun boleh kan. Kalau darab silang, nampak? Kalau darab silang, jadi kita nampak 12X sama dengan 3600. X sama dengan 3600 bahagi 12. Kita dapat berapa? 36 bagi 12, 300. Sama juga. Okey. B ni dia kata heptagon. Okey, yang ada tanda ni image. Yang ni objek. Kalau tengok yang ni ialah image dan yang ni ialah objek. Okey. Lepas tu dia kata sudut dan arah putaran tersebut. Jadi kita tahu daripada objek pusing sini image nampak. Dari kita tengok daripada view ni pergi sini pergi naik atas. Yang ni dia pusing 90 darjah nampak 90 darjah. Jadi 90 darjah kalau tengok arah ni ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey, jadi B ni dia nak pusat putaran. Macam mana nak cari pusat putaran? Jadi pusat putaran ni kena cari persilangan dua garis. Apa persilangan dua garis ni? Kita kena cari titik yang sama. Mula kita kena cari titik yang sama. Titik yang sama. Lepas tu kita gabungkan titik. Kita cari garis tengah. Lepas dapat dua titik dan dua garis tengah, kita cari yang mana yang bersilang. Okey, saya tunjuk. Okey, sekarang ni yang sama T dengan T ni sama nampak. T dengan T. Jadi garis tengah dia sini nampak. Okey, ni garis tengah. Okey, yang mana lagi kita nak ambil? Tak kisah mana-mana, asalkan sama. S dengan S pun boleh. Jadi S dengan S dekat sini nampak. Okey, kita sambungkan S dengan S. Okey, jadi macam mana nak tahu tengah-tengah dia? Jadi kita tahu tengah-tengah dia dekat sini nampak. Jadi dia akan sengit kan nampak. Dia akan sengit macam ni. Dia sengit tu 90 darjah nampak. Jadi kita nampak persilangan dia dekat sini nampak. Persilangan dua titik ialah sini, di mana sini ialah 0, -1. Okey, nampak tak? Jadi yang ni tengah-tengah dia yang ni. Yang ni tengah-tengah dia yang ni jadi persilangan dua garis tengah. Okey. Yang ni saya ambil S dengan S, yang ni saya ambil T dengan T. Asalkan dua titik yang sama. So, mula-mula kita gabung dua titik yang sama. Lepas kita gabung, kita cari garis tengah. Ataupun garis tengah ni yang mana kita tahu tengah-tengah. Dan 90 darjah lah. Nampak? 90 darjah sengit. Lepas tu, lepas dah jumpa dua titik, kita buat macam dua titik, kita buat macam nombor 1. Kita cari persilangan.
Okey, dia kata rajah menunjukkan bukaan bagi kotak berbentuk kuboid. Okey, kotak berbentuk kuboid, dia kata ungkapkan isi padu dalam sebutan P dan Q. Jadi, kita kena tahulah macam mana nak kira isi padu kuboid. Jadi, isi padu kuboid ni sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Jadi, kita bayangkan, okey, kalau ni tapak, ni mesti kiri kanan, betul? Jadi tapak dia sini sama dengan 3Q kuasa 2. Okey, 3Q kuasa 2. Jadi dia punya lebar sama dengan P. Tinggi dia pun sama dengan P. Nampak? Jadi 3Q kuasa 2 darab P darab P. Kita dapat 3Q kuasa 2 P kuasa 2. Jadi yang ni isi padu sama dengan 3Q kuasa 2 P kuasa 2. Okey, lepas tu B dia kata kira isi padu kalau dia bagi tahu P sama dengan 2, Q sama dengan 5. Jadi kita tahu 3Q2 P kuasa 2. Ini isi padu. Jadi kalau kita dah tahu P ni apa, Q ni apa, kita boleh ganti je lah. 3Q sama dengan 5 kuasa 2, P sama dengan 2 kuasa 2. Nampak? Q ganti dengan Q, P ganti dengan P. 3 darab 25 darab 4. Jadi 100 darab 3 dapat 300. 300 cm. Cm apa? Kuasa 3. Dan ni pun nampak lupa. Cm kuasa 3 dan ni cm kuasa 3. Dia kata Syasha beli kotak perhiasan berbentuk kubus. Bila cakap kubus, semua sisi samalah. Okey. Dia kata jumlah luas permukaan ialah yang ni. Okey. Lepas tu apa soalan dia? Cari isi padu. Jadi kena tahulah apa formula luas permukaan, apa formula isi padu. Jadi bila ada kubus macam ni, kita tahu bila kita buka kubus ni, bentangan dia kita akan dapat 6 sisi. Betul? Di mana kubus semua sisi sama, kalau sisi sini X, semua akan X. Jadi 6 sisi sama juga dengan 1 sisi sama dengan X darab X. Jadi 6 sisi jadi 6 darab 6. Jadi 6X kuasa 2. Jadi kita tahu kubus ni sama dengan 6X kuasa. Kalau isi padu, kita tahu isi padu, nama isi padu sama dengan X darab X darab X. Mana X sama dengan X kuasa 3. Jadi sekarang kita boleh bandingkan dengan apa yang kita ada. Dia kata permukaan ialah yang ni. Jadi permukaan kita dapat 6X kuasa 2. Jadi 6X kuasa 2 sama dengan 24. 2X tolak 1 kuasa 2. Jadi kalau tengok kita boleh bahagi 6 dua-dua bahagian. Bahagi 6 bahagi 6. Sini akan jadi 4. Sini akan jadi inilah. Jadi X kuasa 2 sama dengan 4. 2X tolak 1 kuasa 2. Jadi X sama dengan kita punca kuasa 2, 4. 2X tolak 1 kuasa 2. Kita dapat 2. 2X tolak 1. Jadi sekarang kita nak cari X kuasa 3. Jadi X kuasa 3 sama dengan 2. 2X tolak 1 kuasa 3. Kita dapat 8. Sini akan dapat 2X tolak 1 kuasa 3. Jadi ini ialah jawapan dia. Okey, dia kata 7A. Okey, 7A1 tunjuk bulatan dengan pusat O. Jadi bulatan dengan pusat O, cari sudut TUR. Jadi TUR dekat sini. Jadi sekarang nampak tak? Bila dekat sini 116, kita tahu yang tengah ni 2 kali ganda daripada yang ni. Kalau sini X, kita tahu 2X. 2 kali ganda yang hujung ni daripada nampak yang sama akan dapat 116. X sama dengan 116 bahagi 2, kita dapat 58. Dia kata yang ni, dia kata 7A2 ni tunjukkan bulatan dengan pusat O. Dia kata lengkuk PQ sama dengan lengkuk RS. Jadi lengkuk PQ ni sama dengan lengkuk RS. Okay, ni sama dengan yang ni.
Jadi kita tahu bila lengkuk sama, sudut pun sama. Sudut dia akan jadi sama. Jadi sudut dekat sini sama dengan sudut dekat sini, nampak? Sudut dari lengkuk yang sama akan dapat sama. Okey. Lepas tu, okey, POSTOR garis lurus. POSTOR garis lurus. Okey, dua ni garis lurus. Dia kata cari sudut X dengan sudut Y. Sekarang nampak dia kata yang ni dengan yang ni garis lurus. Jadi kalau ni 46, ni pun 46. Automatik nampak biru ni sama dengan sini. Sini akan jadi 46. Jadi kita nampak 46. Jadi ni garis lurus 46 tambah 46 tambah Y sama dengan 180. Y sama dengan 180 tolak 46 tolak 46. Jadi tolak 92 kita dapat 88. Kita tengok X ni dekat sini, lengkuk ni. Jadi dekat lengkuk ni, kita nampak X dekat sini, lengkuk yang sama ni juga 46. Jadi kita tahu bila dekat tengah ni 2 kali ganda daripada yang ni. Jadi kita tahu 2X sama dengan 46, X sama dengan 46 bahagi 2 dapat 23 darjah. Dia kata, okey, dalam 7B ni dia kata PQRST parallelogram, okey, segi 4 selari lah dia kata. QRS segi, mana QRS? QRS segi 3 sama kaki. Segi 3 sama kaki maksudnya sudut sini sama dengan sudut dekat sini. Okey. Lepas tu dia kata PQR dengan QWS garis lurus. Mana PQR? PQR dengan QWS ni garis lurus. Okey, dia kata cari X tambah Y. Okey, bila segi 4 selari kita tahu sudut bertentangan ialah sama. Jadi X sama dengan 70. Dan kita tahu nampak yang ni selari. Jadi kalau sini 70, sini pun ialah 70. Jadi bila bawah ni 70, sini pun 70. Jadi kita nampak Y ni segitiga macam ni. Kalau sini 70, sini 90, sini ialah 20. Y sama dengan 20. Okey, yang ni dia kata 7C1 ni segi square, segi 4 sama, luas 64. Bila segi 4 sama, kita tahu yang ni sama dengan yang ni. Okey. Form using a string. Okey, dia kata dia buat segi 4 ni guna benang lah dia kata. Lepas tu benang tu dipotong untuk membentuk dua segi 4 dengan panjang 5 cm. Lepas tu dia kata kira luas salah satu segi 4. Jadi sekarang kita kena tahu berapa panjang tali tu. Kita tahu luas dia 64. Sini sama dengan sini. Kalau sini X, sini X. Jadi X kuasa 2 sama dengan 64 kan luas. X darab X. Jadi nak cari X, bila kuasa 2 kita pindah akan jadi punca kuasa 2, 64. Jadi kita dapat 8. Kita tahu panjang tadi ni sini 8, sini 8, sini 8, sini 8. Jadi kita tahu panjang tadi tu sama dengan 8 darab 4 sama dengan 32. Benang lah kan jadi 32. Jadi 32 tu dia bahagi 2 dia buat kotak. Jadi bahagi 2 dapat 16. Jadi sini dia punya perimeter sama dengan berapa? 16. Jadi kalau ni 5 cm, ni pun 5 cm. Sini dengan sini tak tahu kalau kita bahagi dia Y. Kita tahu 5 tambah 5 tambah Y dapat 16. Jadi 10 tambah 2Y sama dengan 16. 2Y sama dengan 10 pindah belakang jadi tolak. 16 tolak 10 sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6 bahagi 2 sama dengan 3.
Jadi dia kata dia nak apa? Sekarang kita tahu yang ni sama dengan 3. Dia nak luas segi 4. Jadi luas 3 darab 5. 3 darab 5 sama dengan 15. 15 cm kuasa 2. Okey, yang ni dia kata selesaikan. Jadi sekarang V tambah 12 sama dengan negatif 3V. Nak selesaikan nampak pun boleh ubah V je. Kita nak positif senang 3 pergi sebelah kiri. Jadi sekarang V ni dia terima 3 jadi 3V. Sama dengan 12 tak nak sebab kita nak V 12 pindah belakang. Positif pindah belakang jadi negatif 12. 4V sama dengan negatif 12. V sama dengan negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Okay, dia kata dia bagi equation straight line, persamaan garis lurus ialah yang ni, cari kecerunan. Kena tahu apa formula persamaan garis lurus. Persamaan ni y sama dengan mx tambah c. Sebab y sama dengan mx tambah c di mana depan x ialah kecerunan lah, gradient. Jadi kena susun bentuk macam ni. Sekarang kita ada 2x tambah y sama dengan 7. Kalau tengok persamaan, dekat depan ni ada y je. Selain y pergi belakang. Y sama dengan 2 pindah belakang jadi negatif 2x. Sini 7 ni memang dekat belakang, positif 7. Jadi kita tahu depan x ialah kecerunan. Jadi kecerunan ialah negatif 2. M sama dengan negatif 2. B dia kata 8B dalam ruang jawapan menunjukkan sisi 4 dilukis pada grid segi 4 sama. Ni semua segi 4 sama. Dia kata lukis image bagi EFGH. EFGH maksudnya objek kan. Di bawah pantulan. Kalau pantulan dia akan pantul sama banyak. Macam mana? Kalau sini 2, pantul 2 juga. Jadi sini akan jadi G. Sini pun 2, pantul 2 juga. Sini akan jadi H. Okay. Jadi yang belakang ni, sama ada kita pantul sama ataupun kita dah boleh kira, nampak yang ni. Daripada H ni, sini ialah 4 ke belakang, 2 ke atas. Nampak dia pantul dekat garis lurus. Jadi sini akan jadi 4 ke belakang, 2 ke atas. Nampak? Kita akan pantulkan pada X. Jadi ni 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Jadi sini ialah naik, sini ialah E. Nampak? Kita dah gabung yang ni dengan yang ni. Okey. Jadi titik F ni sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ini ialah F. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4. Kita dah buat, jadi kita boleh gabung. Okey, dapatlah jawapan dia. Ni gabung lawa-lawa sikit. Gabung. Okey. C ni dia kata 8C ni tunjuk bendera kan, tiang bendera. Dia kata setiap pagi Syarif menaikkan bendera Malaysia. Okey, pagi-pagi dia naikkan bendera Malaysia dekat puncak tertinggi, dekat N lah maksudnya. Dia kata given, dia kata sudut dongak. Okey, sekarang kita ada sudut dongak. Dongak ni apa? Kita tengok daripada bawah naik atas. Sudut dongak daripada puncak tiang titik L ialah 5. Jadi daripada L ni, kalau kita nak dongak pergi tiang ni, tiang ni, sudut dia ialah berapa tadi? 55 darjah. Dia kata, what is, dia kata, okey, berapa ketinggian maksimum dalam meter bendera tersebut? Okey, sekarang dia nak tahu tinggi ni, dia nak cari KN. Sekarang kalau kita tengok segitiga, bila sudut tegak ni kita boleh guna trigo lah. Yang ni 55, yang ni 6. Kita boleh cari berapa KN. Jadi bila trigo ni formula, ni English formula Soh Cah Toa. Soh Cah Toa, O ni opposite atau bertentangan, H hypotenuse, A ni adjacent atau bersebelahan.
Jadi sekarang kita nampak pusat dia dekat sini. Pusat dia punya sudut dekat sini. Jadi kita tahu bersebelahan ialah 6. Ini mestilah H, betul? Jadi KN ni ialah bertentangan ataupun O. Jadi sekarang kita tengok kita ada A, kita ada sudut, kita nak cari O. Jadi formula mana yang ada O dengan A? Yang ada O dengan A, formula bawah tangent. Di mana kita tahu tangent sudut sama dengan O bahagi A. O bahagi A. Di mana tangent 55 sama dengan O ialah KN. A ialah 6. Jadi kita boleh terus cari KN. KN sama dengan 6 darab tangent 55. Guna kalkulator kita dapat 8.569. Jadi dia nak apa tadi? Dia nak 2 titik perpuluhan. Jadi KN ni sama dengan 8.57 meter. Nampak? Yang ni meter. Jadi yang ni pun dalam meter lah. Okey, 9 dia kata 9A1 menunjukkan sebuah meter laju berbentuk bulatan diameter 54 cm. Okey, lepas tu dia kata find the cari lilitan bulatan dalam cm bagi meter laju. Jadi apa formula lilitan bulatan? Lilitan bulatan sama dengan 2 pi J. Jadi sekarang dia kata diameter 54 cm. Jadi diameter 54 cm. Jadi jejari sama dengan 27 cm. Jadi lilitan sama dengan 2 darab pi ialah 22/7 darab jejari ialah 20 berapa ni? 27. Jadi kita dapat 169.71 cm. Dia kata diagram 9A2. Okey, ni 9A2 dia kata menunjukkan, dia kata kontena yang sedang bergerak di atas sebuah lebuh raya yang lurus. Truk itu bergerak sama jarak dari bahu kiri dan bahu kanan. Jadi dia akan lalu dekat kawasan tengah-tengah ni lah. Okey. Dia kata draw the locus of the moving truck. Dia kata tulis locus. Jadi locus dia punya pergerakan ialah ni lah. Nampak? Lurus di antara kiri dan kanan jalan. Yang ni dia punya locus. Oh, ada jawapan kat sini tak perasan. Jadi, dekat tengah-tengah ni lah dia punya jalan. Di mana kita tahu jarak sini sama dengan jarak dekat sini. Lepas tu dia kata berdasarkan jawapan dia kata nyatakan locus bagi pergerakan. Jadi kita nampak ni garis lurus. Jadi tengah-tengah ni pun ialah garis lurus. Jadi jawapan dia garis lurus lah. Garis lurus. Locus dia berbentuk garis lurus. Nampak? Dia garis lurus tengah-tengah antara dua bahu jalan. KB pemudahkan. Jadi sekarang ni kalau pemudahkan ni, kalau boleh faktor, kita faktorkan. Jadi sekarang 5n tambah 4 per n tambah 2. Yang ni kita tengok memang dah faktor. Bila bahagi pecahan, kita tahu kita boleh jadi darab dan kita terbalikkan n kuasa 2 tolak 4. 10n tambah 8. Kita tengok ni boleh faktor, ni boleh faktorkan. Jadi 5n tambah 4 tak boleh faktor dah. Ni pun n tambah 2 darab n kuasa 2 tolak 4 sama juga dengan n tolak 2, n tambah 2. Bila kita ada kuasa 2 tolak kuasa 2, nampak? Yang ni sama juga dengan n kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Bila faktor dia akan jadi tolak 2 tambah 2 per 10 dengan 8 ni kita boleh faktorkan berapa ni? 2 boleh kan? 2 boleh keluar. Jadi sini dah keluarkan 2. 10n bahagi 2 dapat 5n. 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi kita tengok 5n tambah 4 boleh potong. N tambah 2 pun boleh potong. Jadi yang
Di sini N tolak 2 per, yang ni tinggal N, yang ni tinggal 2, 2N. Okey, dia kata diagram 9C, okey 9C ni menunjukkan, dia kata gabungan pepejal yang terdiri daripada piramid bertapak segi 4 tepat. Okey, kita nampak piramid dan juga prisma tegak bertapak segi 4 tepat ABCD. Jadi ABCD ni prisma, nampak depan dengan belakang sama. Okey. Dia kata lukis, dia kata orthogonal projection daripada X. Jadi tengok daripada atas ni pelan lah kan. Jadi macam mana kita bayangkan kalau kita penyekkan. Okey, kita bayangkan kalau kita penyekkan, jadi E akan himpap A. Kita penyekkan daripada atas. E akan himpap A, K akan himpap D. Nampak? F akan turun bawah. F dekat sini, J akan turun dekat sini. Jadi G ni akan himpap dekat tempat yang tak ada apa-apa ni. H pun akan turun dekat sini. Nampak? Jadi, okay, L ni pula, nampak L ni tengah-tengah kan? Dia akan turun tengah-tengah sampai ke bawah. Tengah-tengah sini ialah L. Nampak? Okay, jadi macam mana? Apa yang kita nampak? Nampak? Jadi bila kita penyekkan, kita nampak yang ni akan dapat, nampak peta 4 segi ni. Tapak segi, tapak piramid. Okey, lepas tu yang ni kita ada lagi satu macam ni, nampak? Di mana kita nampak sini sama dengan sini. Jadi dia kata yang ni tapak dia segi 4 sama. Kalau sini 4, sini pun 4. Jadi sini 4 cm, sini 4 cm. Jadi nampak EF sama dengan FG, sini pun 4 cm. Jadi sini pun 4 cm. Bila dah penyek tadi, nampak dekat bawah ni E akan himpap A. Sini E akan himpap A. Yang ni K akan himpap D. K akan himpap D. J tak dihimpap mana-mana. F akan turun balik F. Lepas tu H dengan G. Okey, nampak tak bawah ni ada B dengan C. Okay, tak apa. H dengan G dekat hujung ni kan. Sini akan jadi H. Sini akan jadi G. Kita tengok tengah-tengah dia ni, B ni, sini A ke B 6 cm. Kita tahu F ni 4 cm, sini ialah 2 cm. Jadi 2 cm, jadi dekat tengah-tengah ni, nampak kita buat dotted line, ada B dengan C. Sini ialah B, sini ialah C. Okay. Dan kita nampak L ni ialah tengah-tengah piramid. Nampak tak piramid ni ada macam ni. Jadi bila kita penyekkan, dia akan macam ni lah. Di mana tengah-tengah ni ialah puncak dia L. Okey, 10 ni dia kata nyatakan koordinat imej. Dia kata tentukan koordinat imej bagi G. Jadi G ni objek. Dia kata translasi dia negatif 80. Jadi kita tahu objek tambah translasi dapat imej. Jadi kita tambahlah X dengan X. Jadi negatif 1 dengan negatif 4. Negatif 8 dengan 0. Jadi imej negatif 1 tambah negatif 8. Jadi negatif 1 tambah negatif 8. Yang ni akan jadi negatif 4 tambah 0. Jadi dapat negatif 9 dengan negatif 4. Jadi nampak, kita tahu juga atas ni gerak X, bawah ni gerak Y. Y tak gerak memang akan dapat negatif 4 balik. Kalau tengok negatif ni, kita tahu dia gerak ke kiri. Kalau sekarang kita negatif 1, gerak ke kiri berapa kali? 8. Jadi akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan dapat negatif 9. Jadi inilah jawapan dia. Tak payah susah-susah kira. Tambah je dia punya vektor. Jadi formula dia objek tambah vektor sama dengan imej. Nampak? Okey, B2 dia kata, okey, rajah 10B1 menunjukkan kadar faedah bagi satu akaun simpanan tetap setahun yang ditawarkan sebuah bank. Okey, yang ni dia punya kadar faedah adalah interest rate kan. Okey, dalam setahun. Okey, ni setahun lah. Dia dah mention lah kat sini dalam setahun. Dia kata dia simpan 15,000. Okey, after a year, how much money? Lepas setahun,
Dia kata berapa banyak duit yang ada jika kadar faedah setiap 4 bulan sekali. Okey. Okey, kita nak tahu kalau faedah simpanan ni, kalau faedah ni dia ada dua. Dia ada faedah mudah, dia ada faedah compound. Jadi kalau faedah mudah ni bila dia cakap sekali je setahun dapat bonus, okey, faedah mudah. Tapi bila dia kata beberapa kali setahun, macam ni kan, dia kata berapa? Setiap 4 bulan, maksudnya setahun ni dapat 3 kali, automatik yang ni faedah compound. Jadi kena tahu formula dia. Jadi MV tempoh matang sama dengan P1 tambah R per N T. Jadi P ni prinsipal ataupun berapa yang dia masukkan. Dia masukkan berapa tadi? 15,000 Okey, 15,000. Okey. Lepas tu kita ada A. A ni rate. Berapa bank ni bagi interest rate? Rate dia 5.5%. Jadi 5.5% sama dengan 5.5 per 100 sama dengan, okey, bagi 1. Jadi 0.055. Okay, apa lagi ada? N. N ni ialah nombor. N ni number. Berapa kali dalam setahun. Jadi dalam setahun dia kata dia bagi 4 bulan sekali. Kalau 4 bulan sekali, berapa dalam setahun? Jadi 4 bulan sekali. Kalau setahun 3 kali. N sama dengan 3 kali. Kan? 3 kali dalam setahun. Jadi masukkan MV sama dengan prinsipal 15,000 darab 1 tambah rate dia ialah 0.055 per berapa kali setahun? 3 kali setahun, tutup balik. N berapa kali setahun? 3 time berapa tahun? Dia kata after a year, lepas setahun lah. Okay. Jadi T sama dengan 1. Jadi kita dapat 15,840.22. Jadi lepas setahun, duit yang ada dalam akaun dia RM15,840.22. Okey, dia kata kotak tu ada 3 guli biru, 4 guli hijau dan X red marble, 4 guli merah. Dia kata lepas tu dia kata marble ni dia ambil secara rawak. Dia kata bila ambil secara rawak, kebarangkalian untuk dapat hijau ialah 1/3. Dia kata cari X. X ni apa? Merah. Jadi kita kena tahu kebarangkalian tu macam mana nak kira. Jadi kebarangkalian sama juga dengan apa kebarangkalian untuk benda tu je bahagi dengan segala kemungkinan yang ada. Jadi sekarang dia tengah cakap yang kebarangkalian yang kita ada ialah hijau. Jadi untuk dapat hijau ialah hijau ada berapa? Hijau ada 4. 4 per. Jadi keseluruhan ialah 3 tambah 4 tambah X. 3 tambah 4 tambah X. Jadi kebarangkalian untuk hijau sama dengan 4/3 tambah 4 tambah X ataupun 4/7 tambah X. Dan dia dah bagi kebarangkalian untuk hijau ialah 1/3. Nampak? Jadi kita boleh darab silang. 7 tambah X sama dengan 4 darab 3, 12. X sama dengan 12 tolak 7 sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5. Ada 5 guli merah. Jadi kita nampak kebarangkalian untuk dapat hijau sama dengan hijau adalah 4/3 tambah 4 tambah 5. Kita dapat 4/8. 7 tambah 5, 12. Kecilkan dapat 1/3. Okey, C ni dia kata van ni gerak 70 km per jam. Lepas tu dia memecut pergi 90 km per jam dalam 10 saat.
Okey, sekarang ni dikata daripada 70 km per jam, dia pergi kepada 90 km per jam, masa dia 10 saat. Okey, soalan tak habis lagi. Dia kata, okey ni van. Lepas tu dia kata ada kereta ni pula, dia daripada 36 km per jam, dia pergi 60 km per jam dalam 8 saat. Okey, apa soalan dia? Dia kata adakah pecutan van lagi tinggi daripada pecutan kereta? Jadi show your calculation to support your answer. Jadi mula-mula kena tahu macam mana nak kira pecutan. Jadi pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Jadi pecutan untuk van sama dengan laju akhir 90 tolak laju awal 70 bahagi dengan 10. Jadi 20 bahagi 10 sama dengan 2 km per nampak jam kuasa 2. Okey, sekarang pecutan kereta C tadi sama dengan 60 tolak 36 bahagi 8. Jadi 60 tolak 36 dapat 24 bahagi 8 dapat 3. Jadi 3 km per jam kuasa 2. Dia tanya van ni pecutan lagi laju dari kereta ke? Salah lah, sebab van 2 km je. Yang ni pula 3 km per jam kuasa 2 kan? Jadi salah sebab pecutan kereta lagi tinggi daripada pecutan van. Okey, dia kata dalam diagram ni ABC dengan DBE garis lurus. Mana ABC? Dia kata ABC dengan DBE garis lurus. Dia kata cari nilai X dan nilai Y. Okey, bila garis lurus nampak X ni sama dengan yang ni, nampak sudut bertentangan macam ni kan, nampak 49. Jadi X sama dengan 49. Sekarang Y pula, kita dah tahu X, sini 49. Jadi nampak ni garis lurus, kita tahu Y tambah 49 tambah 29 sama dengan 180. Y sama dengan 180 tolak 49 tolak 29, kita dapat 102. Jadi X 49, Y 102. Okey, dia kata tanpa guna kalkulator selesaikan yang ni. Jadi kita ada sin 30, kita ada cos 45. Jadi kita tahu bila kita ada segitiga, kalau nak bahagi 2 kan. Jadi ni 2, 2, 1, 1. Jadi kita tahu sudut sini mesti 60. Sini bahagi 2, 30. Nampak? Jadi nak guna teorem Pythagoras ni, soh cah toa lah. Kalau saya soh cah toa, O ni opposite bertentangan, H ni hypotenuse, A ni adjacent atau bersebelahan. Sekarang dia nak sin 30. Jadi 30 dekat atas ni. Sin, nampak sin sama dengan sin theta sama dengan O bahagi H. Jadi sin 30, bila 30 dekat atas ni bertentangan ialah, nampak bertentangan dengan dia ialah 1. Hypotenuse ialah sini, nampak 2. Jadi 1/2. Jadi sekarang 4 sin 30 kita dapat 4 sin 30 ialah 1/2. Sekarang cos 45, bila 45, jadi sini mesti sama dengan sini, baru boleh dapat 45, baru boleh dapat 45. Jadi sama juga soh cah toa. Sekarang dia tengah cakap pasal cos. Jadi cos theta, nampak, tengok formula, cos sama dengan A bahagi H. A ni bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Kalau tengok 45 ni, nak guna ni boleh, nak guna ni boleh. Sebelah dia
1. Hipotenus berapa kena kira? Hipotenus sini sama dengan 4 punca kuasa 2. 1 tambah 1 dapat punca kuasa 2. Jadi punca kuasa 2. Jadi yang ni cos berapa ni? Cos 45 sama dengan 1 per punca kuasa 2. Jadi sini punca kuasa 2 darab cos 45 1 per punca kuasa 2. Boleh potong. Yang ni pun boleh potong. 2 darab 1 2 tambah yang ni 1 darab 1 1. Jadi dapat 3. Okay, B dia kata diagram 11B ni tunjuk, okay, dia kata plot batang daun bagi berat dalam kg 20 orang pelajar kelas 3-7. Jadi bila plot batang daun nampak 48 maksudnya 48. Jadi sekarang 64 maksudnya 64. Dia tunjuk macam tu. Dia kata 20% student overweight melebihi berat. Yang lain pula berat ideal. Dia kata tunjuk possible weight. Okey, dia kata senaraikan kemungkinan berat pelajar yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kena tahu 20% ni berapa orang pelajar. Okey, dia kata 20 orang pelajar. Jadi kita tahu daripada 20 orang pelajar ni 20% lebih berat badan. Jadi 20% daripada 100% daripada 20 orang. Jadi nampak kita boleh potong sama dengan 4. Jadi kita tahu 4 orang lebih berat badan. Jadi lebih mestilah daripada bawah. Paling berat sinilah 71. Nampak yang ni 71, yang ni 62, 64, 65, 62, 64, 65. Jadi dah cukup 4 orang. Ini ialah yang terlebih berat. Okay, C. Ahli dengan Ahmad ni, dia berancang nak bercuti ke Turki dengan peruntukan sebanyak 2690 seorang. Dia kata ahli bayar deposit 1190. Okey lah, tulis terus. Ada Ali, ada Ahmad. Dia orang nak pergi Turki. Jadi, bajet dia 2690. Dia kata Ali ni bayar deposit 1190. Ahmad pula bayar deposit 1690. Lepas tu dia kata Ali simpan sebulan 300, Ahmad pula simpan sebulan 200. Jadi Ali simpan 300 sebulan tambah 300 bulan, tak tahu berapa bulan, kita bagi X lah. Yang ni pula simpan 200, tak tahu berapa. Jadi A ni dia kata berapa lama dalam bulan mereka perlu menyimpan supaya simpanan cukup untuk perjalanan. Kita tahu jumlah 2690. Jadi Ali ni daripada jumlah 2690 dia dah bayar 1190. Jadi baki yang tinggal 1,500. Dia simpan 300 sebulan. Jadi 1,500 bahagi 300 dapat 5 bulan. Okey, lepas tu Ahmad ni pula. Ahmad daripada 2690 dia dah bayar 1690. Jadi tinggal berapa? 1,000. Dia simpan 200 sebulan. Jadi 1,000 bahagi 200 dapat 5 bulan. Jadi dia kata berapa lama mereka perlu simpan supaya cukup. Jadi Ali simpan 5 bulan, Ahmad pun simpan 5 bulan, maka cukuplah 2690.